Baik, kita mulakan kuliah hadis hari ini. Itu hadis 755. Hadis 755. Dan 755 ini masih dalam babnya ihram dan apa yang berhubung dengan ihram. Jadi boleh kita teruskan hadis 755. Silakan, siapa nak baca? Boleh saya baca, Ustaz? Okay, silakan. Hadis Sok ni maknanya gantang. Gantang. Kalau disebut mud, itu cupak. Okey, kita catatkan dulu hadis 755. Ini catatkan ya. Hadis sah. Dalam bracket lihat Al-Baqarah ayat 196. Matan dia, orang muhrim tu bahasa muhrim kena ingatnya orang yang pakai ihram, orang yang berihram itu disebut muhrim. Orang muhrim yang berpenyakit kepalanya sehingga perlu dicukur rambutnya, wajib membayar fidyah. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini salah satu daripada denda, iaitu kena membayar fidyah. Kalau seandainya di kepala kita bertaburan kutu, dan sehingga kita menggaru-garu, gugur rambut kita, itu dikenakan fidyah, ataupun sampai terpaksa dicukur. Misal kata dah tak boleh tahan, terpaksa dicukur. Ini salah satu daripada ketentuan yang ada dalam Al-Quran sendiri. Ayat berapa tadi? Ayat 196 196 tadi. Jadi dah ada ketentuan yang kita kena lakukan demikian. Pada setengahnya waktu kita pergi ni memang tak ada apa-apa pun, tak sakit, tak apalah, mana kita punya kepala okey. Tapi bila kita sudah bersama dengan kawan-kawan yang lain, tidur dengan kawan-kawan yang lain, tiba-tiba kita punya kepala ni menggatal dia, tergaru-garu. Sebab kalau orang dah biasa berkutu, dia tak berapa kisah sangat. Jadi kalau orang tak biasa berkutu,
ya sekali berkutu kena 1-2 pun ya dah rimas kat kepala, ya. Jadi oleh itu, ya, kalau seandainya sampai berlaku macam tu, semua yang diterangkan dalam ya hadis ini, ya, maka ya kita kena lakukan ya antara salah satu 3 tadi, iaitu membayar atau kita kena fidyah, membayar, disebut dam lah biasanya, ya. Kena dam seekor kambing, itu pun kalau mampu. Kalau tak mampu, ya dia kena puasa 3 hari. 3 hari. Kalau tak mampu juga, ya, itu dikatakan di sini, iaitu memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin setengah sok. Sok bahasanya ialah gantang. Jadi setengah sok artinya setengah gantang. Kita kena beri salah seorang miskin setengah gantang, ya. Kalau kita bacakan dalam Quran, "Faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi," maka barang siapa di antara kamu sakit atau dengannya ada gangguan daripada kepalanya, fa fidyatun, maka berfidyah min syam daripada puasa, atau sedekah ataupun sedekah, atau nusuk atau korban. Jadi dalam Quran sendiri pun disebutkan demikian. Ya. Nah, kalau ada gangguan daripada kepalanya, macam cerita di sini, ia agaknya menabur kutu dalam kepalanya, ya. Tak boleh tahan sehingga menggugurkan rambut. Jadi dalam Quran dia umum, ya. Dia katakan maka berfidyah daripada siam, iaitu puasa. Puasa tak diterangkan. Jadi yang menerangkan ialah hadis. Hadis kata puasa 3 hari. Au sedekah ataupun sedekah. Sedekah pun umum juga. Tak diterangkan berapa ya dia punya sukatannya. Tapi hadis telah menerangkan setengah sok. Ya, setengah sok. Mana setengah gantang. Dan begitu juga dengan korban nusuk. Au nusuk ataupun korban. Ia pun tidak diterangkan. Jadi, ya hadis ini telah menerangkan katanya seekor kambing. Ya. Ini bagi mereka yang pakai ihram kena jaga pantang larang ihram. Ya, di antaranya jangan ya sampai menggaru-garu kepala, sampai menggugurkan rambut, ya. Jadi bagaimana kalau kita mandi, ya rambut tu gugur sendiri. Ya, itu tidak ada kesalahan, ya, sebab rambut kita ni biasanya memang ya dia akan bergugur dan tumbuh lain, begitulah, ya. Dia gugur dan tumbuh lain, biasanya dia akan ada yang gugur, ada yang tumbuh baru macam tu, ya. Tapi bukan maknanya sengaja ya kita menggaru-garu sehingga gugur rambut ataupun kita sampai membotakkan kepala kita tak boleh tahan, ya. Hal-hal demikian dikenakan dam seperti ini, ya. Sama ada seekor kambing atau puasa ataupun sedekah, ya. Okey, harap dapat faham, ya. Ini penyakit, ya, penyakit yang di kepala. Selain daripada kutu, mungkin ada kurap, mungkin ada ya kudis, ya, kita tak tahu, masing-masing ya yang faham, ya. Okey, kita teruskan lagi 756. Siapa nak baca silakan. Siapa-siapa boleh baca. Orang yang sama pun tak berbaca lagi. Okey, silakan.
Izhir ni rumput bau wangi ya. Nah, izhir ni. Ya, satu rumput yang dia bau wangi ya. Jadi rumput ini biasa digunakan kalau orang yang mati diletakkan ya izhir ni untuk mengurangkan bau ya jenazah itu ya. Yang itu dibenarkan oleh Rasul ya. Jadi kalau tengokkan nanti catat dulu nanti lupa 756 hadis sah. Catat ya. Matan dia menerangkan beberapa perkara yang dilarang orang melakukannya. Di al-haram. Di al-haram. Hukum sebagai satu ketentuan. Bracket haram melanggar larangan tersebut. Okey, saya masuk mula ya. Di tanah haram ini ya, ada beberapa larangan yang mana diterangkan dalam hadis ini. Dilarang melakukan peperangan kecuali Nabi Muhammad dan tenteranya pada waktu penaklukan Mekah, iaitu hanya sebentar dari siang sahaja. Dulu ada penaklukan Mekah yang dikatakan tentera Abraha. Tentera Abraha. Dan selepas itu tidak ada lagi. Jadi kepada umatnya tidak boleh melakukan peperangan di tanah haram. Al-Haram tadi mana di tanah haram, iaitu di kota Mekah. Tapi Nabi dibolehkan dan tenteranya dibolehkan menaklukkan kota Mekah itu. Itu adalah sebentar daripada siang. Nombor 2, kalau ikutkan dalam hadis ini, dilarang memburu binatang. Mencabut pohonnya, sekalipun hanya mencabut duri-durinya. Jadi itu dilarang di kota Mekah. Kita tak boleh memburu binatang untuk tujuan dimakan dan sebagainya, atau kita mencabut pohon-pohonnya tak boleh. Begitu juga mencabut durinya. Dan diterangkan juga dalam hadis ini, dilarang menyentuh, lebih-lebih memungut tujuan memiliki barang tercicir di tanah haram. Kalau kita tengah melakukan haji, contohnya, kadang ada barang-barang tercicir, tinggalkan je, pandang je dan tinggalkan. Jangan kita jadi orang yang mengutip barang-barang itu. Dan bila kita mengutip, kita bertanggungjawab untuk mencari orang siapa yang empunya. Jadi sebab itu dilarang kita mengutip, sebab dia tak ada orang yang ditugaskan khas untuk mengutip barang-barang yang tercicir. Tetapi tetapi zaman sekarang ni ada pasport. Tetapi seandainya kita ternampak pasport tu orang sebelah kita, sebilik dengan kita, jangan pandang, ambilkan. Artinya kita tak menyusahkan kita sebab dia sebilik dengan kita, dan dia juga akan bersyukur
dengan kita punya bantuan itu. Tapi kalau yang lain-lain tu biarkan, itu bukan tanggungjawab kita. Dan juga dikecualikan satu rumput namanya izhir, alif zal khoro, izhir, yang digunakan biasanya untuk kuburan dan rumah-rumah. Itu maknanya boleh diambil kalau ada rumput tu. Kita pun tak tahu macam mana rumputnya, tapi rumput ini berbau wangi. Rumput ini akan diambil, biasa diletakkan di kuburan ataupun di rumah. Bila diletak tu bau wangi. Macam kita pun banyak bunga-bunga yang boleh mendatangkan harum, haruman yang wangi. Jadi di situ, tempat-tempat lain pun ada, tapi kadang tak samalah. Macam kita banyak ambil bunga, boleh mendatangkan bau wangi, dan kulit kayu manis pun boleh mendatangkan bau yang segar, daun pandan, Jadi di sana ada rumput. Rumput itu mereka kutip, baunya wangi dan diletakkan di rumah ataupun di kuburan. Itu tidak dilarang walaupun dia berada di kota Mekah. Wallahualam, sekarang ni dah tumbuh dengan bangunan-bangunan. Jadi kemungkinan rumput ni pun kita tak tumbuh lagi kat situ. Sebab dah tumbuh dengan tumbuhan apa? Bangunan. Bukan tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh bangunan. Kalau nak istilah nak memburu, apa yang nak diburu dah tak ada dah. Kalau zaman orang tua kita dulu, memanglah dia berkemah-kemah di padang pasir. Kadang ada binatang buruan boleh diburu. Jadi sekarang ni tidak ada binatang-binatang yang nak diburu. Melainkan banyak buru kodai. Buru kodai sana, buru kodai sini. Itu yang ada. Buru binatang tak ada. Okey, 757, siapa nak baca silakan. Okey. Arab dan Makkah. Yang mulia Abu Bakar. Soknya dan mudnya, tu soknya gantang, mudnya cupak, mudnya cupak. Itu nama bagi orang Arab, dia menyebut gantang tu sok, menyebut cupak tu mud. Jadi kita sekarang ni ada lagi ke tidak tak tahulah. Banyak dah jadi barang antik, kita pun tak menyimpan. Baik gantang, baik cupak, tak ada kita nak menyimpan. Itu dah jadi barang antik dah. Baik, kita teruskan dengan catatan dulu. 757, catatkan hadis sah. Menerangkan bagaimana di haram haram al-Makki. Al-Makki itu Mekah lah, Al-Makki. Haram al-Makki ada beberapa perkara yang dilarang, maka begitu juga haram al-Madini. Madini itu Madinah. Mekah tu Makki. Makki atau Makki. Madinah Madini, itu Madinah. Hukum sebagai satu ketentuan.
Jadi kalau berdasarkan dengan hadis yang baru dibaca ni, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim katanya, ya, Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan berdoa untuk kebaikan penduduknya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya. Nabi Ibrahim berdoa untuk penduduk Mekah, ya. Sebab itu bila kita pergi Mekah, kita lihat dia punya kesan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang Nabi Ibrahim berdoa untuk siapa? Untuk penghuninya, ya. Minas samarat, daripada buah-buahan. Jadi artinya, ya, sampai sekarang makmur dengan buah-buahan walaupun tidak ada pohonnya, ya. Tapi macam-macam buah-buahan. Terkadang lebih banyak buah-buahan yang ada di sana daripada yang berada di tempat kita, ya. Dan begitu juga, ya, Nabi Muhammad dia telah mengharamkan, ya, kota Madinah. Ada kawasan-kawasan tu yang kita dah masuk tanah haram, ya. Kalau kat Madinah tu, kalau siapa naik bas kadang nampak, ya, kita dah memasuki tanah haram Madinah, ya. Jadi sampai situ, itu maknanya itu tanah haram, dan haramnya juga seperti Mekah, ya. Macam tadi tak boleh berperang, ya. Tak boleh buru binatang, tak boleh menjabut pohon-pohon, ya. Jadi semua tu samalah dengan Mekah, ya. Jadi ada dua tanah haram, Al-Haramaini namanya. Al-Haramaini, dua tanah haram, iaitu Mekah dan Madinah, ya. Lagi sama, siapa nak baca? Sila. Dari Ali bin Abi Thalib Ya. Catatkan, ya. Hadis sah. Matan menerangkan batas tanah haram menerangkan matan, ya, menerangkan batas tanah haram di Madinah. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu, ya, kalau ikutkan di sini katanya, Madinah itu di antara air dan Saur. Maknanya nama tempat, ya. Macam contohnya, ya, kawasan kita, kalau contoh Seremban, daripada mana yang dikatakan Seremban, lepas lebih dari Seremban tu namanya Rembau contohnya. Jadi, ya, itu batas dia, ya. Dan kadang negeri-negeri kita akan lihat sempadan. Kalau kita lalu highway, kita akan diperlihatkan ini sempadan Perak, ini sempadan Kedah. Mana di situ sempadan dia. Jadi dalam di Madinah itu ada nama tempat air dan Saur. Itu makna batas dia, ya. Daripada air dan Saur, ya. Baik, ya. Sekarang ni kita habis, ya. Kita masuk satu bab lagi, masih bab haji jugalah, ya. Tajuk dia Babu Sifatil Hajj. Babu Sifatil Haji wa Duhulil Makkati. Waduhulil Makkati. Babu sifati, bab sifat, al-haji, haji, waduhul, dan masuk, Makkati, Mekah. Mekah, ya. Hadis 759, ya. Wah, hadis ni panjang betul ni, hadis ni, ya.
Siapa nak buat pahala banyak sikit? baca makna. Siapa nak rebut pahala banyak ni? Silakan. Okey. Oh ya. Okey, sila. Teruskan dulu. Kejap ya, kejap. Suara sebenarnya bergetar-getar suara yang didengar. Tak clear. Ya. Betul tak yang lain? Suara tak dengar, tak bergetar-getar. Kalau boleh kita tukar line. Tukar orang lain pula. Supaya dapat jelas. Tukar bagi pahala orang lain pula. Okey, siapa? Silakan. Okey, ni terclear. Ni clear, okey. Okey. Wrong. Ramal.
Ya. Sekian. Ya. Yang lain paham tak tu? Tak, tak apalah. Ada seorang baca, kita dengar sama juga dapat pahala dia. Kita menyemak. Okey, kita buat catatan. Catatan 759. Hadis 759 ya, hadis sah. Kemudian matan dia, matan ni banyak ya. Jadi kena buat catatan lah, panjang ya. Sampai ada 14 dia punya matan dia. Jadi matan nombor 1 dulu. Daripada bacaan yang kita baca tadi, hadis yang kita baca tadi, jadi kita dapat ringkaskan dalam matan ini. Mudah-mudahan dengan matan ini kita dapat faham apa yang telah dibaca tadi. Okey, nombor 1 dulu. Orang Madinah wajib berihram mulai dari Zulhulaifah. Mulai dari Zulhulaifah. Zulhulaifah tu yang disebut Bir Ali sekarang ya. Bir Ali. Yang kita daripada Madinah kita selalu berhenti kat Bir Ali tu. Itu kita berihram kat situlah, niat ihram situ. Jadi di Zulhulaifah. Kemudian bracket. Bracket ni tiap satu matan ni ada bracket. Bracket tu sebagai satu hukum ya. Jadi bracket rukun haji. Jadi artinya berihram tadi mulai dari Zulhulaifah tu mana sebagai rukun haji ya. Nombor 2. Sesudah ihram ada bacaan talbiyah. Dalam bracket wajib. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu yang dibaca saja. Jadi itu talbiyah. Nombor 3. Setelah sampai di Mekah, Nabi menjamah Hajar Aswad. Dalam bracket sunnah. Menjamah ni ya ada 3 macam. Pertama, kalau kita dapat mencium, ciumlah. Kalau tak dapat, kita hanya melambai. Dan Nabi juga pernah menyampaikan tongkatnya ke Hajar Aswad dan dia cium tongkatnya. Tangan tak sampai. Tongkatnya sampai ke Hajar Aswad, dia cium tongkatnya. Jadi itu dikatakan menjamah. Tapi janganlah memaksa diri sampai pecah kepala pula. Kalau kita tak dapat lambai pun tak apa. Jangan sampai pecah kepala pas sampai berebut nak mencium Hajar Aswad. Baik. Kemudian nombor 4 lalu tawaf 7 kali. Dalam bracket rukun koma ramalnya wajib. Tahu ramal? Ramal ni tutup bracket ya. Ramal tu ialah lari anak. Lari anak ni pada tawaf yang pertama kita sampai Mekah
pusingan pertama, kedua dan ketiga saja kita lari-lari anak untuk lelaki. Ada lari-lari anak. Pada tawaf yang pertama, kedua dan ketiga saja, pada permulaan kita sampai ke Mekah. Lepas tu yang lain kita kena jalan biasa. Sebab itu dikatanya ramalnya wajib. Ramal tu mana lari anak. Okey, nombor 5. Lalu pergi ke makam Ibrahim dan solat 2 rakaat. Bracket sunnah. Mana dah habis tawaf 7 kali, kita pun pergilah ke belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita, makam ni dah jadi kubur. Makam Ibrahim tu tempat berdiri Nabi Ibrahim dulu bina Kaabah. Yang kita lihat ada macam sangkar burung. Kita belakang, solat di belakang, lurus itulah. Lurus makam tempat yang macam sangkar burung tu. Jauh pun tak apa. Walaupun jauh pun tak apa, di arah situ, belakang itu. 2 rakaat. Itu pun sunnah. Sunnah tu mana sunnah lah. Dia tak kena. Dia kena biasa. Dia orang yang dikecualikan. Ini bapak-bapak budak yang sehat ni. Yang uzur seperti biasa. Ini tawaf. Ada juga tawaf yang naik motor tawaf tu ke atas tu. Baik, nombor berapa? Nombor 6 Tadi nombor 5. Nombor 6, kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya. Bracket sunnah. Macam mana kita mula daripada Hajar Aswad, kita balik ke Hajar Aswad semula. Menjamah tu macam tadilah, kita lambai. Allahu Akbar, kita lambai. Kalau mencium mungkin tak dapat, tak apalah. Lambai tangan kita dan kita cium tangan kita, tak apa. Macam tu. Nombor 7. Lalu Nabi sa'i. Dah habis tawaf tadi, lalu Nabi sa'i antara Safa dan Marwah. Sambil berdoa. Rukun haji. Bracket rukun haji. Nabi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Semua ada dalam hadis tadi. Boleh tengok dalam hadis tu. Itu makna rukun haji, Safa Marwah ni, tawaf tadi. Nombor 8 Hari ke-8. Hari ke-8 ke Mina dan bermalam di situ. Hari ke-8. Sorry. Tanggal 8 Tanggal 8, hari ke-8. Tanggal 8.
Kalau hari ke-8 tu lain. Tanggal 8 ni yang kita mula nak menunaikan haji tu. Nak menunaikan haji. Tanggal 8 Zulhijjah tu. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah tu ke Mina dan bermalam di situ. Dalam bracket wajib. Ini bergantung pada kita punya yang mutawif kita lah. Kalau dia rasakan dia kena ikut dia jugalah. Kalau seandainya suruh bergerak awal ke sebab nak mengelakkan daripada hal-hal yang tidak mau berlaku, jadi kena ikut jugalah. Tapi kalau seandainya kita persendirian, maka bolehlah buat bermalam di situ. Dalam bracket wajib ya. Nombor 9, tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah pagi, sesudah terbit matahari, pergi ke Arafah dan wukuf di situ mulai tengah hari. Sesudah terbit matahari, pergi ke Arafah dan wukuf di situ. Wukuf ni mana berhenti di situ mulai tengah hari. Dalam bracket rukun. Nombor 10, wukuf di Arafah dari waktu zuhur sampai terbenam matahari. Bracket wajib. Maknanya di Arafah ini daripada zuhur sampailah terbenam matahari baru kita berangkat dan di situ kita lakukan solat-solat jamak qasar. 11, lalu pergi ke Musdalifah dan bermalam di situ. Bracket wajib. Itu bermalam di Musdalifah. Ini bergantung pada tengoklah kita punya mutawif macam mana. Kadang ada yang hanya berhenti tapi tidak bermalam. Nombor 12, sesudah solat subuh di Musdalifah, Nabi berangkat ke Masy'aril Haram. Ke Masy'aril Haram, nama tempat. Ke Masy'aril Haram, nama tempat dan wukuf di situ. Wukuf ni berhentilah dan wukuf di situ. Kalau sebelum terbit matahari berangkat ke lembah Muhassir
berangkat ke lembah Muhassir. Ini signboard ni ada ditulis Muhassir, ya, Masy'aril Haram ada ditulis kat sana. Ya. Yalah itu yang dikatakan suruh lari cepat-cepat sikit. Ya. Suruh kalau berjalan lah, suruh jalan laju-laju sikit di lembah Muhassir ni. Ya. Betul lah tu. Dalam bracket wajib, ya. Wajib. 13. Lalu melontar Jamratul Aqabah. Tujuh kali. Bracket wajib. 14. Sesudah melontar lalu berkorban tawaf di Mekah disebut tawaf ifadah. Sebelum lewat zuhur. Dalam bracket wajib. Hukum, hukum ya, adalah sekali hukum sebagai satu ketentuan. Jadi ringkasan itu adalah ringkasan yang kita baca hadis panjang tadi. Ya, saya susunkan demikian ya sebagai ringkasannya ya supaya kita ya dapat memahami perjalanan haji Rasulullah SAW ya. Dan ada setengahnya mereka akan ya sebab kita haji ni sebenarnya mula daripada 8 Zulhijjah ya. Kita mula 8 Zulhijjah tu. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13. Itu kadang ya orang nak melontar sampai 11, 12 dan 13. Ya. Baru dia balik ke Mekah. Dan setengahnya dia melontar ya, hari yang pertama iaitu Jamratul Aqabah tadi ya. Kemudian dia pun pergilah ke Mekah dan berkorban dan solat zuhur dan besok dia datang lagi ya untuk melontar jamrah yang lain pula ya. Jadi ya mana yang tak biasa tu kenalah ikut ya mutawif yang membawanya ya. Kalau tak nanti ya kalang kabut, kalau seorang-seorang nanti ya dah bercampur dengan jemaah-jemaah lain dah hilang pula ya. Sebab ya kata Nabi apa? Haji itu kan jihad bagi wanita ya. Yang tak biasa bersesak-sesak ya, maka haji itu adalah satu jihad yang selalu kita selesa, tapi bila haji kita tidak akan rasa selesa macam mana keadaan biasa ya. Jadi kita kena tempuh ya ketidakselesaan itu kerana itulah ibadat ya. Haji itu ibadat ya. Baik ya, kita sekadar itu dulu. Kalau apa diulang-ulang lah. Kalau tak faham lagi, ulang-ulang balik hadis yang panjang tadi. Dan kemudian diperhatikan dengan ringkasan yang dicatat tadi ya. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan datang pada hadis selanjutnya, hadis 760 ya, insyaAllah. Sadaqallah.